Anda stres? Iya. Kebanyakan kita stres tapi kita tak tahu. Ini persoalannya. Saya Coach Zack. Dah mungkin 2 minggu kita tak bersua. Jadi maka hari ini saya nak bincang sedikit tentang stres. Tentang stres yang ramai kita alami. Stres ni ada dua jenis stres. Yang pertama stres fizikal. Yang kedua stres emosional minda yang kita alami. Stres fizikal ni dia tak susah. Kalau kita kena panjat bukit, kita penat, kita stres panjat tangga, panjat pokok kelapa, dikejar harimau dan sebagainya. Itu stres itu bila habis aktiviti itu, stres itu hilang. Jadi ini tidak menjadi masalah. Kalau orang tu kerja berat sangat, dia boleh tukar kerja lain lah untuk mengelakkan stres fizikal. Stres fizikal ni bagus pada satu tahap. Tapi jika berlebihan, dia memberi masalah kepada kita juga. Tapi yang penting, yang harus kita faham ialah stres yang kita tak tahu kita alami, melainkan stres itu kronik atau teruk. Okey, stres yang kita alami ini ialah stres minda seperti anak gagal dalam peperiksaan, mungkin anak terlibat dengan aktiviti yang kurang elok, mungkin pergaduhan suami isteri di rumah, stres tak cukup wang, stres alung cari untuk kita bayar hutang, stres doktor beritahu kita kena penyakit yang susah diubati, mungkin ada 3 bulan lagi nak hidup dan sebagainya. Jadi stres seperti ini ada kalanya kita boleh kurangkan, ada kalanya kita boleh hindar terus, tetapi kebanyakannya oleh sebab kita tidak sedar, maka dia berlaku sedikit, maka dia menyebabkan masalah. Okey. Bila stres berlaku, badan kita menghasilkan hormon kortisol atau adrenalin. Kortisol adalah hormon stres. Kenapa ini berlaku? Orang selalu sebut ini dia panggil hormon fight or flight, lawan atau lari. Umpamanya kita tengah duduk nak mandi, tentu ada buaya datang, terlari sekuat-kuat kita, ataupun harimau datang, ataupun orang datang nak samun, kita akan lari. Jadi di mana datangnya tenaga seperti ini? Aku tak boleh, bila terkejut kita akan jadi kuat. Ini adalah satu pemberian Allah untuk survival, untuk kita terus hidup. Iaitu apabila kita terkejut, badan kita akan menghasilkan hormon kortisol, iaitu hormon stres. Okey, daripada hormon kortisol, bila hormon kortisol ini keluar, dia menghasilkan banyak gula terkeluar daripada gula yang store dalam badan dalam bentuk glycogen. Dalam muscle kita, dalam liver kita, dia akan keluarkan gula sebanyak-banyaknya untuk terus kita lari. Maknanya tenaga yang anda dapat, yang boleh berlari dengan pantas, boleh lawan dengan kuat sebab terdesak, itu datang dari gula yang melonjak secara mendadak. Itu sebab anda ada tenaga. Jadi ini bagus untuk survival, untuk terus hidup, hasil daripada nak mengelak daripada masalah, daripada bala. Okey, now. Tetapi stres juga begini berlaku umpamanya kita tidur tak cukup. Orang yang tidur tidak cukup berturut-turut mungkin 3 atau 4 malam, otak kita memberi satu respon yang kita ni dalam keadaan stres. Keadaan stres, maka dia menghasilkan kortisol. Bila kortisol naik, gula banyak keluar, dan insulin juga keluar. Bila ini berlaku selalu, maka selepas 3-4 malam, anda mempunyai simptom seperti orang full-blown diabetes. Sebab gula banyak tetapi tidak diguna. Maksudnya tadi, stres tadi, kita lari, panjat bukit, lari, lawan. Jadi kita guna segala gula, maka habis stres, gula habis, kita okey. Tetapi stres yang tidur tak cukup, stres yang risau tentang yang berlaku dalam keluarga, menyebabkan selalu ada kortisol keluar, dan maka gula keluar, maka insulin naik. Bila insulin naik, orang boleh gemuk. Sebab apa? Insulin ya satu hormon
yang store lemak dalam badan. Dia convert gula kepada lemak, dia store dalam badan, maka perut kita, liver kita, saluran darah ada penuh lemak. Jadi ini membawa pada penyakit. Okay, now, cancer. Cancer sel boleh hidup sangat dengan meluas dengan kuatnya jika ada gula banyak dalam badan. Jadi selalu kanser ada tumor. Tumor ni dia menghasilkan saluran darah ada sendiri untuk mencuri gula daripada saluran darah kita dan membekal supaya tumor dapat membesar dengan cepat. Now, sekiranya kita stres, terutama kalau kita ada kanser, maka penghasilan gula yang banyak ini boleh memberi makanan kepada tumor, kepada sel-sel kanser, maka dia membiak dengan cepat. Jadi orang yang ada kanser kena dianjurkan supaya jangan stres, supaya tidak menghasilkan gula berlebihan. Malah orang yang stres tu, orang yang kanser, jangan makan gula. Gula adalah pemakanan untuk kanser sel. Dan orang yang gemuk, yang gemuk kerana stres, bukan sebab dia kuat makan, itu sebahagian daripadanya, tapi yang penting adalah stres yang menghasilkan kortisol selalu tinggi, mana gula dikeluarkan selalu banyak, dan insulin banyak, maka kita jogging pun tak boleh lose weight sebab ada hormon insulin. Ada gula banyak, maka dia tie, dia ikat, dan kita tak boleh kurangkan berat badan. Jadi adalah sangat penting untuk kita mengelakkan stres. Jadi stres boleh menyebabkan diabetes, boleh menyebabkan kegemukan, boleh menyebabkan sakit jantung, boleh menyebabkan kanser. Kanser malah boleh mengakibat kanser berkembang dengan cepat. Jadi orang yang ada selalunya dia punya tinggi hormon stres ini, maka kadang-kadang menyebabkan akibat jantung. Sebab insulin juga menyebabkan, iaitu tekanan darah tinggi. So kalau kadang-kadang banyak punca darah tinggi, salah satu punca utama ialah insulin tinggi. Jika insulin direndahkan, kebarangkalian untuk tekanan darah menurun sangat tinggi. Jadi kita elak lonjakan kortisol ataupun lonjakan insulin dengan belajar kurangkan stres. Iaitu kita kena relax. Memang senang cakap, awak bolehlah awak cakap, saya yang stres, saya ada masalah, tapi kita kena redha dengan keadaan. Kita kena dapati kadang-kadang ialah dugaan Allah kepada kita, bagi orang Muslim dan orang tak Muslim, itu Tuhan nak duga. Kalau kita sabar, banyak kebaikan yang berlaku. Kita jangan putus asa. Jangan rasa seolah-olah dunia ni sangat sempit bagi kita. Kita kata ini mungkin satu benda untuk mengingat aku untuk banyak berdoa. Untuk banyak relax. Jangan terlalu sensitif. Kita sensitif dengan jiran kita, sensitif dengan anak kita. Anak tak telefon, 3 hari kita merajuk. Suami balik lambat, kita macam-macam kita fikirkan. Jadi benda-benda ni, pemikiran yang negatif membawa kepada stres. Jadi cuba amalkan gaya hidup yang lebih relax, yang boleh menerima tiap-tiap orang tu ada masalah. Orang putih kata hidup ni win some, lose some situation. Iaitu sedikit menang, sedikit kalah. Setengah orang dia ada wang banyak, hidup dia aman, tapi dia tak ada anak. Setengah orang dia tak kaya, dia ada anak banyak. Bagus. Setengah dia ada anak, ada abrin, tetapi anak perangai tak elok, anak terlibat dengan dadah dan sebagainya. Jadi ini masalah ni semua orang ada. Tanpa masalah tak boleh. Tanpa masalah kita akan jadi. Saya ingat setengah orang, ada orang yang bunuh diri, yang bukan pegang pada agama. Dia kata, apa lagi? Duit ada, semua ada, tapi aku masih tak tenang. Aku tak tenang, aku rasa tak puas hati. Dia bunuh diri. Jadi maknanya kan, dia hidup seadanya, ukur jangan lebih kerak dari periuk. So kita makan ikut keadaan kita. Senang, enjoy sikit. Tak senang, kurangkan sikit. Jadi yang penting, elak stres. Sebab stres boleh membawa pada masalah yang boleh berlarutan. Dari segi peningkatan hormon stres, iaitu kortisol, adrenalin, menyebabkan lonjakan insulin, gula naik, maka kita jadi masalah. Jadi saya harap dengan ini kita belajarlah menangani stres dengan banyak berkawan. Ada problem, kadang-kadang cerita kepada anak, cerita kepada suami, cerita kepada best friend, the best thing kepada Allah. Cerita kepada Allah. Apa duduk, minta Allah tunjuk. Semua ni ada rahmat. Jadi janganlah berasa seolah-olah orang lain tu semua happy, kita tidak. Semua orang. Setengah orang nampak bawa Mercedes Benz.
Dia tak tahu dalam kepala dia ada apa. Dia ingat nak bayar hutang, nak bayar gaji staff dia. Alung pun duk cari dia semua. Semua orang ada masalah. Jadi, relax. Turunkan stres dan kita insyaAllah jadi sihat. Sekian, terima kasih.